Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keutamaan pada bulan Zulhijjah, dan kita berada di bulan Zulhijjah. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan dan keberkatan kepada kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka yang menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kitab Mukasyfatul Qulub dan kita berada di bulan Zulhijjah. Maka kita membaca satu tajuk yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Dan sekarang ini sudah nak masuk ke 9 Zulhijjah dan dekat dalam habis 10, iaitu 10 Zulhijjah, hari orang mengerjakan ibadat korban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang disukai oleh Allah melebihi 10 hari dari bulan Zulhijjah. Maka dikatakan oleh ulama bahawa siang hari 10 Zulhijjah adalah lebih baik, adalah yang paling baik dalam satu tahun itu. Jadi di siang hari itu, orang-orang yang soleh, mereka akan merebut dengan peluang dengan melakukan ibadat sebanyak-banyaknya. Maka 10 hari itu bermula 1 sampai 9 kita disunatkan berpuasa. Maka perintah itu kerana sesungguhnya bulan itu di awal Zulhijjah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan Zulhijjah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, tanya sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang disukai oleh Allah melebihi 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad pada jalan Allah? Maka jihad di jalan Allah tidak dapat mengimbanginya. Kecuali orang yang berjihad dengan jalan Allah, dia mengorbankan jiwanya. Kecuali yang mati dalam peperangan tersebut. Mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Lalu tidak kembali lagi, yakni masih syahid. Maka kalau dibandingkan dengan berperang fisabilillah dengan ibadat pada 10 hari itu lebih afdal. 10 hari bulan Zulhijjah di awalnya itu, kecuali orang yang berjihad itu mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahawa ada seorang pemuda yang bekerja. Dia bekerja ini sebagai penyanyi. Jika datang saja bulan Zulhijjah, dia sentiasa berpuasa, melaksanakan puasa, dan hal ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya kepada dia tadi, hai anak muda, apakah yang mendorong kamu berpuasa? Sedangkan dia ni suka menyanyi. Pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, tidaklah saya berpuasa kecuali kerana hari-hari itu adalah hari-hari syiar Islam dan hari-hari orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya sangat berharap agar Allah Ta'ala menyertakan saya di dalam doa-doa mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak muda, setiap hari yang kamu gunakan, wahai anak muda, setiap hari yang kamu gunakan untuk berpuasa, nilainya sama seperti 100 budak. Yang kamu merdekakan 100 hamba. 100 hamba, dan seperti kamu menginfakkan 100 unta, dan seperti kamu menginfakkan 100 kuda yang digunakan pada berjihad fi sabilillah. Maka seandainya mau infak pada jalan Allah, bulan ini bulan yang afdal. Seandainya mau berpuasa, bulan ini bulan yang afdal. Siapa yang berpuasa di bulan Zulhijjah, 1 hari dia dapat pahala ibadat 1 tahun. Dan besok 9 Zulhijjah, sesiapa yang berpuasa 9 Zulhijjah, maknanya dia akan dapat pahala 2 tahun. Maka demikianlah.
Ya, kebesaran kemuliaan bulan Zulhijjah. Lalu Rasulullah kata, wahai anak muda, yang kamu berpuasa setiap hari tadi, setiap hari kamu berpuasa bulan Zulhijjah, maka seperti kamu ini memerdekakan 100 hamba, kamu menginfakkan 100 ekor unta, dan kamu memberi 100 ekor kuda yang berjihad pada jalan Allah. Ketika puasamu sampai pada hari Tarwiyah tadi, hari yang 8 Zulhijjah, maka nilainya sama dengan 1000 budak, 1000 unta, 1000 kuda yang digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu puasa kamu tadi sampai kepada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah nilainya sama dengan 2000 memerdekakan 2000 hamba. Maknanya kalaulah sampai 1 hingga 8 itu 1000 memerdekakan 1000 hamba, maka jatuh besok hari. Kalau kita besok hari lah 9 Zulhijjah, maka dia akan nilaiannya sama seperti 2000. Yakni seperti dia ini berpuasa memerdekakan 2000 hamba. Kemudian 2000 unta. 2000 unta. Kemudian 2000 kuda. Menginfak 2000 unta, 2000 kuda. Dan unta dan kuda itu diinfakkan pada jalan Allah, yakni digunakan berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Maka demikianlah kelebihan di bulan Zulhijjah. Maka dengan sebab itulah di bulan Zulhijjah ini dikatakan bulan yang digantikan pahala oleh Allah Ta'ala. Dan bulan ini juga bulan yang orang menyibukkan diri melakukan ibadat haji. Maka baginda SAW selanjutnya berkata baginda bahawa puasa pada hari Arafah, yakni pada 9 Zulhijjah, hari orang yang berwukuf di padang Arafah. Walaupun 9 Zulhijjah tempat kita contohnya, maknanya di tempat lain di sana belum lagi wukuf ataupun sudah wukuf, kita baru 9. Tak kira, dia kira dekat negara kita ini kalau 9 Zulhijjah, maka dikira hari itu hari Arafah. Maka bagi orang yang tidak mengerjakan haji, maka dia disunatkan berpuasa. Disunatkan berpuasa. Tetapi bagi orang yang mengerjakan haji, tidak afdal ia berpuasa. Kerana kerja haji ini kerja melibatkan tenaga kita. Maka membawa kepada letih. Sebab itu tidak digalakkan berpuasa bagi orang yang berwukuf di padang Arafah. Tetapi bagi kita yang tidak pergi mengerjakan haji, maka disunatkan kita berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah ini yakni pada 9 Zulhijjah. Besok jatuh 9 Zulhijjah, maka disunatkan kita berpuasa. Dan siapa yang berpuasa pada besok hari ataupun berpuasa pada 9 Zulhijjah ataupun dikatakan berpuasa pada hari Arafah, maka nilainya sama dengan berpuasa 2 tahun. Berpuasa 2 tahun. 2 tahun yang tidak ada Ramadan dalamnya. Maknanya apa? Maknanya kelebihan besar. Kita nak berpuasa 2 tahun tidak mampu, maka rebutlah peluang berpuasa di hari Arafah. Kerana sesungguhnya berpuasa di hari Arafah ini sangat besar fadilatnya, yakni umpama dia berpuasa 2 tahun. 2 tahun macam mana? 1 tahun yang lepas, 1 tahun yang akan datang. Yang lepas ni termasuk tahun yang dia lalui dan tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun mendapat pahala. Maka para mufassir berpendapat ketika mentafsirkan ayat, kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari. Lalu kami menyempurnakan 10 hari lagi. Firman Allah yang bermaksud, kami telah menyempurnakan kepada Nabi Musa AS 30 hari. Lalu kami menyempurnakan 10 hari. Bahawa yang dimaksudkan 10 hari pada hari tersebut ada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah ini bulan yang penuh dengan kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita ini agar kita ini mengambil peluang, kerana sesungguhnya besok masuk pada 9 Zulhijjah
dan ada kelebihan-kelebihan daripada bulan Zulhijjah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memilih 4 hari. Memilih 4 hari, 4 bulan, 4 orang perempuan, 4 orang yang sedang mengetuahi kelompoknya menuju ke syurga, dan 4 orang yang dirindukan oleh syurga. Maka kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala telah memilih 4 hari, kemudian 4 bulan, kemudian 4 orang perempuan, kemudian 4 orang yang 4 orang ketua yang memimpin orang pergi ke syurga, dan 4 orang yang dirindukan syurga Allah. 4 hari itu adalah yang pertama hari Jumaat. Yang pertama adalah hari Jumaat. Maka hari Jumaat kerana di dalamnya ada waktu yang dikabulkan doa. Yang pertamanya hari Jumaat ada waktu yang dikabulkan doa. Sesiapa saja yang berdoa kepada Allah Ta'ala pada hari Jumaat, baik mengenai urusan dunia ataupun mengenai urusan akhirat, kalau kena tepat waktu yang Allah Ta'ala tentukan pada waktu itu, maka ulama khilaf. Ada mengatakan bahawa sebelum Jumaat, dekat-dekat nak azan. Ada yang mengatakan lepas Jumaat. Ada yang mengatakan lepas asar. Allahu a'lam. Tapi yang pastinya pada hari Jumaat ada waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Sesiapa yang berdoa pada waktu itu, maka Allah Ta'ala akan mengkabulkan akan hajatnya, akan doanya. Doanya akan mustajab. Tak kira sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka ada 4 yang dipilih, 4 hari. Yang pertama hari Jumaat. Yang kedua adalah hari Arafah. Hari Arafah, hari yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang datang berbagai penjuru dunia dengan berlumuran debu. Mereka telah membelanjakan hartanya dan meletihkan tubuh badan mereka. Saksikanlah wahai para malaikat bahawa sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Maka hari Arafah, hari yang Allah banyak mengampunkan dosa-dosa orang yang beriman kepada Allah, terutama orang yang mengerjakan haji. Lalu ulama mengatakan bahawa pada hari Arafah banyakkan berdoa kepada Allah, kerana doa pada hari Arafah doa yang kabul, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, terutama orang yang mengerjakan haji. Dan bagaimana kalau yang tidak mengerjakan haji? Yang tidak mengerjakan haji juga Allah kabulkan, kerana hari itu hari Arafah. Dengan syarat pada hari itu jangan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan terhalang doanya diangkat oleh Allah. Dan yang ketiga adalah hari Aidil Adha. Hari Aidil Adha. Kerana apa? Pada hari itu seorang hamba berkorban kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana Allah. Dia mengorbankan binatang, mengorbankan binatang, bukan saja binatang, bahkan mengorbankan harta benda dia pada jalan Allah Ta'ala. Maka dia korbankan binatang, lalulah setiap titisan darah daripada binatang korban yang disembelih sebenarnya itu adalah sebagai penghapusan daripada dosa-dosanya. Maka begitulah, berebut-rebutlah mengambil fadilah ibadat korban. Maka hari-hari raya Aidil Adha adalah hari yang terpilih. Hari raya Aidil Adha itu termasuk dalam 10 hari yang awal bulan Zulhijjah. Maka walaupun dia termasuk dalam 10 hari yang awal bulan Zulhijjah, tetapi ulama mengatakan 10 Zulhijjah tidak boleh berpuasa. Kenapa? Kerana bulan 10 Zulhijjah masuk dalam hari raya Aidil Adha. Dan hari raya adalah hari yang tidak dibenarkan berpuasa. Maka tidak ada amalan yang afdal pada hari itu, hari raya.
kecuali seseorang itu melakukan ibadat korban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah, kemudian lakukan ibadat korban. Dan yang keempat, 4 hari itu, yang keempat adalah hari raya Aidil Fitri. Ketika kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan, lalulah mereka pun keluar habis bulan Ramadan, mereka berpuasa, lalu mereka keluar melaksanakan sembahyang sunat Aidil Fitri. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, setiap orang yang beramal pasti akan mendapat balasan. Setiap orang yang beramal pasti mengharapkan balasan. Hamba-hambaku telah berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Lalu keluarlah dia pada hari raya Aidil Fitri dengan mengharapkan pahala. Oleh kerana itu, wahai para malaikatku, saksikanlah bahawa aku mengampunkan dosa-dosa mereka semua. Jadi ada 4 hari yang Allah Ta'ala pilih. Hari Jumaat, hari Arafah, hari Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri. Maka ini 4 yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kemudian lalu para malaikat berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah kepada Allah. Pulanglah kerana Allah. Pulanglah kerana Allah Ta'ala telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Allah Ta'ala gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Pulanglah kamu semua. Maknanya bila buat ibadat, maka mereka pun balik ke rumah masing-masing. Maka mereka itu pulang dalam keadaan dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, kalau boleh sembahyang hari raya, pergi sembahyang hari raya. Kerana hari itu hari yang afdal. Kalau tidak boleh di masjid, di surau, buat di rumah. Asalkan kita dapat melaksanakan ibadat dan juga mendapat fadilat yang kita harapkan itu. Maka itu dikatakan bulan 4 hari yang mulia. Ada pun 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama bulan Rajab. Dan yang kedua bulan Zulqa'dah. Dan yang ketiga bulan Zulhijjah. Dan yang keempat bulan Muharram. Ini 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 4 orang wanita yang dipilih oleh Allah Taala. Ada 4 wanita yang mulia. Dan kaum wanita dia kena tahu 4 idola mereka. Bukan mereka saja, kita semua orang yang beriman. Orang-orang soleh ni idola kita. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Inilah orang ikutan kita. Kerana mereka dikasihi oleh Allah. Ada 4 wanita yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Iaitu isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri tercinta baginda yang menghabiskan segala-gala untuk Allah dan Rasul. Habis kekayaannya untuk menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Asiyah binti Mujahid. Siapa Asiyah ini? Asiyah ini adalah isteri Fir'aun. Walaupun suaminya Fir'aun, tetapi dia adalah orang yang terpilih di sisi Allah Ta'ala. Dia mempertahankan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, wanita yang mulia ini, iaitu Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Maka radhiyallahu anhunna, mereka semua adalah golongan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Maka 4 wanita ini 4 yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Asiyah binti Mujahid dan juga Fatimah binti Muhammad. Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 4 orang yang mengetuai kelompoknya menuju ke syurga. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetuai bangsa Arab.
Kemudian Salman Al-Farisi yang mengetuai bangsa Parsi. Dan yang ketiga Suhaib ibn Rumi yang mengetuai bangsa Romawi. Dan yang keempat Bilal ibn Rabah yang mengetuai bangsa Habsyi. Maka ini 4 orang yang memimpin kaum dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Walaupun Rasulullah dikatakan mengetuai bangsa Arab, dan itu secara khusus, secara umumnya Rasulullah mengetuai umatnya untuk memasukkan umatnya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sementara 4 orang yang dirindukan oleh syurga rindukan dia. Sebelum dia wafat, syurga dah rindu dah dia. Yang pertama adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan suami kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan juga merupakan menantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir yang diuji oleh Allah Taala sehingga Rasulullah mengatakan sabarlah wahai keluarga Ammar. Kerana sesungguhnya syurga menanti dia. Dan yang ketiga Salman Al-Farisi, satu orang sahabat yang telah memberi pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab agar digalinya parit. Dan yang keempat Miqdad ibnu Aswad. Jadi 4 orang ini adalah orang yang dirindui oleh syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, hari Tarwiyah, yakni pada 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya pahala seperti diberinya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kerana Nabi Ayub ini diberi pahala kesabarannya yang begitu tinggi. Nabi Ayub alaihissalam atas kesabarannya menanggung ujian Allah Ta'ala. Nabi Ayub ni dikatakan orang kaya. Namun Allah Ta'ala ujinya, hilang harta benda. Tapi dia tetap sabar dengan Allah. Kemudian diuji lagi dengan anaknya. Maka anaknya wafat. Dia tetap sabar dengan Allah Ta'ala. Kemudian diuji lagi dengan pengikut-pengikutnya lari. Maka dia sabar di atas ujian Allah. Kemudian diuji lagi dengan penyakit yang dia tanggung. Sampai isterinya pun lari daripada dia. Dia tetap sabar kepada Allah Ta'ala. Maka ternyata Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi yang begitu tinggi kesabarannya. Sehingga dikatakan bahawa Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai hamba Allah yang sabar. Dan sesiapa yang berpuasa pada 8 Zulhijjah itu, maka Allah Ta'ala memberi pahala kepada dia. Seumpama pahala yang ditanggung oleh Nabi Ayub alaihissalam di atas kesabarannya menanggung ujian Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yakni pada 9 Zulhijjah. Kalau ditanya bila tu, yakni besok hari. Berpuasa, maka Allah Ta'ala memberi pahala seperti Nabi Isa alaihissalam. Tadi dikata 2 tahun. Itu dalam riwayat lain 2 tahun. Dan ini pula dikatakan bahawa dia dapat pahala seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka demikianlah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah, terutama pada 8 dan 9. Dalam riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan rahmatnya. Sebarkan rahmatnya. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala, walaupun dia meminta mengenai urusan dunia, apatah lagi apabila dia meminta itu urusan akhirat, lebih-lebih lagi urusan akhirat, maka Allah Ta'ala akan memberi, menunaikan akan hajatnya. Maka dikatakan bahawa sampai saja hari Arafah, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Maka yang utama kita doa itu apa? Yang utama kita doa agar Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa kita. Mengampunkan kita akan dosa-dosa kita. Kemudian kita doa lagi agar Allah Ta'ala menerima akan amal ibadat kita. Kemudian kita doa lagi agar Allah Ta'ala memberi kita husnul khatimah. Kemudian kita doa lagi agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada segala azab.
sama ada azab itu azab ketika sakaratul maut, ketika apa ini selepas daripada wafat di alam kubur, kemudian ketika dibangkitkan, kemudian ketika nak ditentukan syurga dan neraka. Moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada segala azab. Dan yang keempat, kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memasukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita boleh doa agar dimasukkan syurga tanpa hisab. Maka dikatakan bahawa selain daripada itu, sabdanya Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah yang masyhurnya, yang banyaknya disebut oleh para ulama, kelebihan akan orang yang berpuasa di bulan Zulhijjah, terutama pada hari Arafah. Maka hari Arafah ini hari orang berkumpul, berwukuf di padang Arafah. Dan hari itu hari Allah mendengar segala permohonan, doa-doa hamba-Nya. Bukan bermakna hari lain Allah Ta'ala tak dengar, Allah Maha mendengar. Tetapi Allah memberi keutamaan kepada hamba-hamba-Nya yang berdoa, terutama pada hari Arafah. Oleh kerana itu, diminta agar kita semua orang yang beriman kepada Allah meyakini apa yang dikatakan, dijanjikan oleh Allah dan Rasul mengenai kelebihan ini. Maka saya gialah kita mengambil peluang agar kita tidak termasuk di kalangan orang yang rugi ketika mana datang saja peluang untuk kita melakukan ibadat, kita tidak melakukan amal ibadat, maka rugi. Orang yang beruntung apabila dia bertemu dengan hari-hari yang ada kelebihan, masa-masa yang ada kelebihan, waktu-waktu yang ada kedudukan, mereka mengambil peluang. Maka hikmah yang terdapat pada 2 hari raya kaum muslimin itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Namun pada kedua-dua hari raya itu mereka sangat gembira, dan kegembiraan terbesar bagi mereka adalah diampunkan dosa-dosa mereka. Dan termasuk juga hari yang dimasukkan juga adalah hari Arafah. Yang mana hari Arafah itu hari orang-orang berkumpul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa hari Arafah ini hari yang Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada mana-mana hamba-Nya yang mereka itu melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Jadi apabila seorang itu melakukan amal ibadat di bulan Zulhijjah ini, maka insya-Allah apabila Allah menerimanya, maka dia akan mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, jangan kita ini tidak mengambil peluang. Hanya ada ulama mendatangkan doa. Dia kata kalau datang saja hari Arafah, mintalah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna minal waqifin. Waqifin itu makna benda. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang yang berwukuf. Maka ada satu orang ulama namanya Al-Imam Muhaddis Al-Qutub, Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau mengatakan bahawa sesiapa yang membaca doa ini, Allahumma ja'alna minal waqifin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang yang berwukuf. Wal mutadarri'in, dan orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Fil Arafat, yakni di padang Arafah. Jadikanlah kami di kalangan orang yang berwukuf, orang yang tunduk di kalangan Arafat tadi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Maka membaca doa ini sebanyak-banyaknya dicadangkan oleh Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Faqih ini, mengatakan boleh dibaca lepas pada asar. Ataupun dalam satu hari, tak kiralah pagi ke petang ke, dibaca 100 kali. Allahumma ja'alna minal waqifin wal mutadarri'in fil Arafat innaka ala kulli syai'in qadir.
maka sesiapa yang membaca doa ini, insya-Allah akan tertulis di kalangan orang yang mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila saja kita ini berada di bulan Zulhijjah ini, inilah bulan orang yang orang sibuk mengerjakan ibadat-ibadat haji. Maka kita yang berada di Malaysia ini, hendaklah kita ini merebut peluang untuk mendapat kelebihan-kelebihan di sisi Allah Ta'ala mengenai bulan Zulhijjah ini. Maka apabila saja masuk bulan Zulhijjah, maka beribadatlah kita di siang hari. Walaupun tinggal sehari, 2 hari lagi. Tapi tak apa, boleh lagi kita nak merebut peluang. Ulama-ulama dahulu dia berkata begini. Dia mengatakan kalaulah di 10 akhir bulan Ramadan, orang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka bersungguh-sungguhlah kamu juga pada awal Zulhijjah. Kerana sesungguhnya di bulan Zulhijjah itu kelebihannya amat besar sekali. Maka ada ulama pula mengatakan bahawa di bulan Zulhijjah itu kenapa ada kelebihan? Kerana dikatakan pada 1 Zulhijjah, satu hari bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa Nabi Adam AS. Maka siapa yang berpuasa pada 1 Zulhijjah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Dan pada 2 Zulhijjah Allah Ta'ala mengkabulkan doa Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS, yang mana Nabi Yunus AS tadi Allah Ta'ala kabulkan, yakni Allah Ta'ala mengeluarkan ia daripada perut ikan. Maka barang siapa yang berpuasa pada 2 Zulhijjah ini, maka Allah Ta'ala memberi ibadat 1 tahun dan diampunkan akan dosanya. Dan pada 3 Zulhijjah Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Allah Zakaria AS. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah Ta'ala kabulkan akan doanya. Dan pada 4 Zulhijjah adalah hari dilahirkan Nabi Isa AS. Maka barang siapa yang berpuasa hari itu, insya-Allah maka dia tidak ditimpa kefakiran. InsyaAllah Allah memudahkan akan rezeki dia. Dan yang kelima pada 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah itu dilahirkan Nabi Musa AS. Lahir Nabi Musa AS. Maka barang siapa yang berpuasa pada 5 Zulhijjah pada hari itu, Allah Ta'ala bebaskan dia daripada sifat munafik. Dan selamatkan dia daripada azab kubur. Dan barang siapa yang berpuasa pada 6 Zulhijjah, maka Allah Ta'ala membuka pintu kebaikan kepadanya dan memandangnya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpuasa pada 7 Zulhijjah, Allah Ta'ala maknanya menutup 30 pintu kesusahan dan membuka 30 pintu kemudahan. Dan barang siapa yang berpuasa pada 8 Zulhijjah, maka hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui akan pahalanya. 9, diampunkan dosa selama 2 tahun. Berpuasa sebagaimana 2 tahun berpuasa. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Kepada para jemaah yang mendengar, dicadangkan besok kita pakat puasa ramai-ramai agar mendapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.